A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Fadil Ustaz Hariri. Seterusnya kepada ashab as-samahah mufti negeri-negeri, barisan ahli jawatankuasa fatwa negeri-negeri, seterusnya kepada yang bahagia Tan Sri, Datuk Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Tidak ketinggalan kepada 3 panel kita yang di atas pentas pada malam ini, insya-Allah akan membicarakan berkaitan dengan memperkasa institusi fatwa di Malaysia. Ahli panel yang pertama yang berbahagia Sahibus Samahah Datuk Haji Kifli bin Haji Yassin, Mufti Negeri Sarawak. Ahlan wa sahlan Datuk. Yang kedua Sahibus Samahah Datuk Seri Dr. Haji Wan Salim bin Wan Muhammad Nur, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Seterusnya di panel yang ketiga yang bahagia Sahibus Samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis. Ahlan wa sahlan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada kepentingan kefatwaan, mufti, fatwa dan juga kefatwaan, maka para ulama menulis banyak yang dipanggil karya al-musannafat berkaitan dengan fatwa dan juga kefatwaan. Dan kita juga di Malaysia melihat kepentingan dan juga institusi ini yang mesti diperkasakan kerana orang ramai tidak ada tempat lain yang akan mereka rujuk. Pihak yang paling berautoriti adalah institusi fatwa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Fas'adu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang pakar, yang mengetahui sekiranya kamu tidak mengetahui. Maka masyarakat melihat institusi fatwa adalah tempat yang terakhir untuk mereka rujuk. Oleh kerana kepentingan dan kedudukan fatwa di Malaysia sangat penting, pada masa yang sama kita juga berhadapan dengan cabaran yang begitu banyak. Ada fatwa yang dicabar di mahkamah, ada fatwa ajaran sesat yang sudah lama difatwakan, tiba-tiba timbul balik 2 hari lepas, ditangkap Rasul Melayu dengan 16 orang pengikut di Selangor menggunakan punya PKP ini aktif juga, mereka menggunakan WhatsApp dan juga FB. Oleh sebab itulah kita merasakan penting untuk kita mencari formula, membincangkan bagaimanakah cara dan kaedah yang terbaik untuk kita memperkasakan institusi fatwa di Malaysia. Tambahan pula, pada pagi tadi kita mendengar titah ucapan perasmian multaqah oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, yang di akhir ucapan kita dapat faham betapa harapan yang begitu tinggi daripada Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan yang menginginkan kepada mufti dan juga para ulama supaya dilimpahi kebijaksanaan dan juga kearifan dalam membantu raja pemerintah dalam memainkan peranan dan amanah sebagai ketua agama di negeri masing-masing. Oleh sebab itu kita ingin menyambut berkaitan dengan apa yang telah kita bincangkan sejak semalam berkaitan dengan institusi fatwa, dan pada malam ini secara khusus dan mungkin kita akan mendengar idea dan juga detail daripada pandangan ketiga-tiga orang ahli panel kita pada malam ini berkaitan dengan memperkasa institusi fatwa di Malaysia. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita terus berpindah kepada ahli panel yang pertama yang bahagia Sahibus Samahah Datuk, berkaitan dengan tadbir urus dan juga pengurusan institusi fatwa. Pada pandangan Sahibus Samahah Datuk, bagaimanakah cara untuk memperkasakan institusi fatwa dari aspek pengurusan? Kalau Datuk Sahibus Samahah Datuk ada komen ataupun ada pandangan untuk memperteguhkan lagi apa yang telah kita bincangkan sejak semalam,
terutamanya mungkin yang disentuh oleh Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Abdul Syukur semalam, penyelidikannya, teknologinya dan seumpamanya. Dipersilakan Saya bersamah Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusi forum Tan Sri, Datuk-datuk, Ashabus Samahah, profesor-profesor, tuan-tuan, puan-puan, panelis pada malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berada dalam sesi forum pada malam ini untuk melebarkan sedikit dari sudut practicality. Sebab sebelum ini kita telah mendengar titah diraja dan dua kertas utama, ucap tama yang telah pun memaparkan, membentangkan kepada kita tentang pemerkasaan institusi fatwa di Malaysia. So malam ini bagi saya lah, kalau disebut tentang pengurusan ini adalah sesi untuk sharing session, yang mana kami daripada industri cuba untuk mendengarkan apa yang kita lakukan. Bukan bermaksud apa yang kita sharingkan itu adalah merupakan suatu yang amalan terbaik, ataupun itu adalah merupakan suatu yang telah diamalkan oleh jabatan. Misalnya lah kalau saya bercakap, of course di jabatan saya sendiri. Dan saya juga tidak bercakap tentang conceptual of management. Kita akan lihat bagaimana apa amalan-amalan telah kita lakukan dan bagaimana pencapaian, achievement kita dalam manajemen institusi fatwa itu sendiri. Sebab kalau kita lihat, isu terlalu banyak yang perlu kita tangani berkaitan dengan kefatwaan ini. So untuk menjadikan ia sangat relevan dan functional dari sudut peranan institusi fatwa itu sendiri, maka pengurusan adalah merupakan satu cabang yang sangat penting, elemen yang sangat penting untuk kita lihat apakah yang kita lakukan selama ini telah mencakupi dalam usaha untuk memperkasakan institusi fatwa ini. Okey, untuk lebih jelas lagi apa yang saya nak sebutkan ini, saya lihat kepada 4 fungsi pengurusan secara umum. Dan di dalam itu nanti saya akan cuba datangkan beberapa contoh yang telah juga dilakukan, saya yakin, dengan institusi fatwa di Malaysia ini, negeri-negeri yang terlibat. Dan di sana kita kena mencari formula dan penyelesaian untuk lebih memajukan lagi institusi fatwa ini. Fungsi yang pertama ialah dari sudut perancangan, fungsi pengurusan. Yang kedua ialah tentang, bila kita sebut tentang fungsi ini, kita akan sebut tentang pengorganisasian, sama ada jabatan ataupun institusi fatwa secara keseluruhan. Dan yang ketiga ialah dari sudut kepimpinan, leadership, kepimpinan institusi fatwa itu sendiri. Dan last but not least ialah dari sudut kawalan atau pengawalan. Itu fungsi pengurusan yang kalau kita lihat secara umumnya ilmu tentang pengurusan itu sendiri. Okey, kita pergi satu persatu. Saya ambil contohlah di Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Ya, saya cuba kaitkan nanti dalam konteks ini, iaitu kita ada satu it is a compulsory. Kalau di bawah Kerajaan Negeri Sarawak, kita ada satu yang kita sebut tools yang kita gunakan. Tapi bila kita gunakan tools ini, dia akan dapat melihat kepada pencapaian, achievement. Kita sebut tentang KPI, kita sebut tentang delivery system dan sebagainya, tetapi kita tak tahu di mana tahap yang kita boleh capai dalam konteks itu. So akhirnya dia akan jadi macam nana, tak tahu di mana. Itu yang menjadikan satu kelemahan demi kelemahan yang diwarisi. Of course dari sudut SWOT analisis kita kena lihat satu persatu apa yang kita lalui keadaan ini. Okey, bila sebut tentang itu, yang tools yang saya sebutkan tadi ialah kita mengamalkan balance scorecard. Balance scorecard yang kita amalkan itu dapat mengenal pasti selain daripada KPI yang kita capai, tetapi kita juga dapat melihat reality. Sebab di sini tadi banyak yang dicakapkan tentang dalam pembentangan sebelum ini, bagaimana landscape semasa. Bila kita sebut tentang persekitaran semasa kita, so landscape ini perlu dilihat. Sensitiviti masyarakat, bagaimana keperluan masyarakat sekarang, needs
kepada society yang ada pada hari ini. Itu yang perlu kita lihat dalam konteks ini. Jadi bila saya sebut tentang yang saya katakan tadi di peringkat awal, bila saya melihat perancangan itu sendiri, of course semua Jabatan Mufti dan Institusi Fatwa ada perancangan strategik. Maka dari sudut perancangan, yang kita ada 5 tahun, kita ada 10 tahun, dan kita ada plan tindakan tahunan. Cuma kalau saya boleh melihat dari sudut observasi saya, ialah kelemahan dari sudut ini ialah akhirnya pencapaian kepada strategic planning ini tidak tercapai disebabkan kita hanya melakarkan strategic planning itu, ditinggal kenangan, as if hanya written only. Dia hanya dituliskan begitu saja. Sedangkan dalam sudut strategic planning ini, setiap perancangan yang kita buat tahunan itu, kita mesti revisit balik perancangan strategik selama 5 tahun dan 10 tahun itu. So maknanya quarterly kita kena rujuk balik apa yang kita dah lakukan selama 3 bulan, dia bagaimana dari sudut itu sesuai tak dengan strategic planning itu. Akhirnya nanti kita tidak tercapai apa yang kita inginkan. Saya dalam pembentangan Tan Sri sebut tentang bila cadangan mungkin nak menyadakan pusat penyelidikan Islam. Ataupun asal disebut Darul Ifta tadi mungkin ada sedikit sensitivity, maka dicadangkan pusat penyelidikan Islam. Secara umumnya kalau saya secara peribadi, I absolutely agreed bahawa ia memang diperlukan kepada satu pusat penyelidikan. Sebab ini adalah merupakan satu asas yang sangat penting. Tetapi kita perlu ada satu strategic planning untuk mencapai tahap pusat penyelidikan itu. Kalau kita hanya cakap sahaja, kita bagi tahu yes, we want to develop, we want to improve, kita nak contemporary, tapi dia akan hanya tinggal kenangan. 10 tahun lepas kita sebut tetapi tidak ada hasil. Kita tidak ada result orientation. Result oriented tidak diamalkan, akhirnya tak ada apa-apa, nothing. Itu yang saya nak tekankan di sudut strategic planning yang perlu di-revisit melihat kepada keadaan itu. Jadi sama-sama kita melihat itu sebagai satu kerja yang sangat penting. Merancang masa depan apa yang kita ingin capaikan. Apatah lagi sekarang kita sebut landscape tadi. Untuk kita melihat masa depan itu, kita memahami realiti semasa. Apa yang perlu kita adakan dari sudut itu. Jadi perancangan strategik ini yang sangat perlu dan saya yakin semua kalau institusi fatwa itu di Malaysia ada. Cuma kelemahan demi kelemahan itu kita atasilah, walaupun kita ada kelemahan, namun kita kena bangkitlah dengan keadaan sekarang, dengan maknanya dunia baru, dengan cabaran yang baru. Okey, bila saya sebut pula dari sudut yang keduanya, pengorganisasian. Saya bila sebut pengorganisasian ini satu isu yang sangat besar. Maknanya sebab kita ni adalah di bawah kerajaan, di bawah maknanya kalau kita lihat di institusi fatwa itu, kalau di Malaysia berbeza dengan setengah tempat di negara lain, kita adalah di bawah bidang kerajaan. Maknanya dilantik oleh kerajaan dan institusi itu dibayar gaji oleh kerajaan. So dalam konteks ini, saya yakin bahawa pengorganisasian itu banyak isu yang perlu kita lihat. Yang pertama ialah pembangunan sumber manusia itu sendiri, pengorganisasian itu. Bila sebut organisasi, of course dia tidak akan boleh jauh daripada sumber personal. Isu pembangunan sumber manusia itu sendiri, setakat mana kita telah mencapai keperluan itu. Maknanya kalau dululah, kalau saya masuk, saya dah 10 tahun lebih dah jadi mufti Sarawak. Daripada staf dulu, saya ada pegawai penyelidik hanya 2 orang saja. Staf masa tu ialah keseluruhan staf sokongan ialah 12 orang. So from time to time, so kita cuba untuk bangunkan dan alhamdulillah until now kita ada 66 orang staf untuk Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan secara by 2024, maknanya dia akan mencapai seramai 130 orang. Itu yang terkinilah keadaan dia. So tapi disebabkan oleh kekangan daripada pengorganisasian ini, of course JPA sendiri, frankly speaking lah, kalau nak sampai ke tahap kelulusan JPA memang tak dapat. So dari sudut kita kalau di negeri Sarawak ini, sebab kelulusan itu ialah di tahap kerajaan negeri saja, tidak sampai kepada JPA. Maka pembangunan sumber manusia perlu dilihat semula, adakah cukup ataupun tidak dari sudut itu. Dan kita cakap pula bila sebut pembangunan sumber manusia, kompetensi yang ada, setakat mana kompetensi kita. So sebab itu bila kita sebut kompetensi itu, kalau dulu dengan 2 orang pegawai, Masya Allah, sakit senyawanya nak buat kerja, nak mengkaji lagi dan sebagainya. Apalagi kita bila sebut sekarang,
kes-kes yang terbaru sekarang ini kebanyakannya memerlukan empirical study dari sudut researchnya, bagaimana berkaitan dengan sains dan sebagainya di situ. So maknanya kita dalam konteks itu kompetensi kena ada. So walaupun JAKIM, terima kasih juga pada JAKIM lah, kita bagi kredit, ada usaha JAKIM dalam menyelaraskan dan juga menjalankan aktiviti pembangunan sumber manusia. Tapi di peringkat negeri kita tidak cukup di sudut itu. So maka kami, kalau saya di Sarawak, kita buat MOU satu dengan pihak UTM, Universiti Teknologi Malaysia, iaitu CFIRST. Kita buat dengan mereka satu MOU khas untuk menjadikan kita ini mudah untuk mendapat akses kepada mereka dari sudut ilmu yang ada. So akhirnya UTM telah menempatkan seorang pensyarah dia, dipinjamkan dengan kami bayar gaji selama 2 tahun. So membimbing pegawai-pegawai saya untuk melihat bagaimana nak buat kertas penyelidikan, bagaimana mereka boleh bantu untuk, maknanya kita straightforward. Dalam bilik itu lecturer tu sudah ada, maknanya dia sebagai pegawai biasa turun kerja dan dia akan monitor penyelidikan yang kita buat. So alhamdulillah daripada MOU itu kita mendapat nikmat itu. Dan untuk kompetensi pegawai juga kita membuat kerjasama dengan USIM, alhamdulillah, dengan pihak IMFAT, bahagian fatwa itu kita buat khas dari sudut certification untuk kompetensi pegawai, maknanya kita ada di sudut itu check and balance dari sudut itu. Dan saya juga suka berkongsi dari sudut amalan terbaik. Saya pernah menghantar pegawai kita selama seminggu ke Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Sebab bila saya lihat pencapaian dari sudut infografik yang dibuatkan oleh pihak Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, so saya fikir this is a good approach because this is zaman ICT, so approach is very important. So kita pun hantar untuk, selama saya cakap dengan Sahibul Samahah Mufti Wilayah ketika itu, minta lihat dari sudut itu dia menjadi satu, maknanya dari sudut musyrif lah untuk pegawai kita seramai 3 orang. So mereka boleh ikuti bagaimana apa yang dia lakukan. Alhamdulillah hasil dia sangat produktif. Selepas itu kita dapat ikut bagaimana. Itu antara dari sudut bila kita pengorganisasian itu sendiri, termasuk training need analysis yang perlu kita buat untuk masa depan. Bagaimana kemampuan-kemampuan pegawai itu sendiri. So pengorganisasian ini akan mencapai satu tahap yang tinggi sekiranya kita boleh melihat dari sudut inilah. Begitu juga dari sudut pengurusan keuangan. Pengurusan keuangan sendiri kalau kita tidak ada peruntukan maka sukar. Jadi bila kita lihat dari sudut ini, pengurusan keuangan, Jabatan Mufti, Institusi Fatwa sangat memerlukan dari sudut ini, malah peruntukan dari sudut penyelidikan. Ini pun perlu ada untuk membantu institusi fatwa itu sendiri. So itu, sebab itu saya katakan tadi menyokong 100% pusat penyelidikan itu sendiri. Dan dari sudut itu JAKIM sudah ada jawatan kuasa yang perlu kita perkasakan lagi dari sudut seperti disebutkan oleh Tan Sri Syekh pada pembentangan beliau. Kemudian bila sebut pengasian juga dari sudut keperluan ICT dan sebagainya, itu sangat perlulah. Dan kita pernah buat benchmarking ke Darul Ifta. Saya bersama dengan 6 orang pegawai duduk di Darul Ifta Mesir selama 1 minggu. Bukan datang begitu saja, tetapi saya tengok Darul Ifta, satu kelebihan dia Darul Ifta Mesir ini ialah kelebihan ICT dia. Walaupun kita lihat mungkin itu negara Arab dan sebagainya, tapi kelebihan dia, frankly speaking, memang ICT dia kuat. Setiap jawapan dia, sama ada melalui telefon, secara lisan, bertulis dan sebagainya, semuanya adalah recorded and then linked with each other. Maksudnya dia akan link dengan secara lisannya pun link, kemudian dia akan link juga dengan jawapan-jawapan yang lain. So akhirnya dari sudut pengurusan teknologi maklumat, dari sudut information itu, mereka akan dapat mencapai satu akses sangat cepat. So sebab itu kita lihat dari sudut rekod dia adalah sangat memuaskan. Itu pun boleh kita lihat sebagai satu sangat penting. Yang ketiga ialah bila sebut tentang kepimpinan itu tadi, maka of course kepada para ashabus samahah sendiri dan juga segala pegawai-pegawai yang ada dari sudut itu, leadership by example, melalui teladan dan sebagainya, itu termasuklah dari sudut integrity, dari sudut kebolehan kita memimpin. Kita nak, kita maknanya bila kita pimpin sesuatu, kita bimbing orang bawah kita, kita ada followers, dan grooming is very important. So untuk generasi demi generasi kita perlukan tokoh-tokoh ulama, kita perlukan maknanya tokoh-tokoh mufti yang mempunyai credibility, keupayaan yang tinggi, kewibawaan, dan juga boleh melihat masa depan itu dalam konteks yang lebih positif, masa depannya proaktif seperti disebutkan oleh Tan Sri
Tan Sri pembentang pada sebelum ini. Okey, yang terakhir sekali ialah dari sudut pengawalan untuk delivery system. Saya ingin sebutkan juga dari sudut itu, bila sebut kawalan sama ada kita dari sudut kualiti pengurusan itu sendiri, yang saya sebutkan tadi kita ada BSC, saya akan datangkan contoh sedikit sebelum saya tutup nanti. Dari sudut balance scorecardnya, kemudian dari sudut integrity, pengurusan integrity itu sangat penting. Dan kalau dari sudut yang kita sebut, kita ada juga key focus activity. Satu kelemahan yang kalau saya punya observasi ialah banyak juga kerja kita ni dia tak jadi sampai ke hujung. Buat bincang-bincang sebetulnya tak ada. So sebab itu bila kita ada key focus activity KFA, kalau macam kita lah, it is must and then it is reported. Dia mesti direport apa pencapaian kita. Okey, macam kita lihat satu contoh, saya lihat key focus activity. Satu ketika dulu kalau di Sarawak, kita sudah menerbitkan buku pesakit untuk di hospital. JAKIM pun dah terbitkan. Tapi bila kita lihat keperluan sebenar terhadap buku itu adalah pesakit tidak dapat maknanya menguasai apa yang ada dalam itu dengan contoh-contoh yang kita berikan. So akhirnya kita buat satu projek key focus activity, menerbitkan satu bahan terbitan iaitu untuk pesakit di hospital. Tapi dia tak boleh orang Jabatan Mufti saja. So kita kena panggil kerjasama itu dengan doktor, kemudian kita buat dengan hospital, campur dengan JAKIM Sarawak, dengan Jabatan Agama Islam Sarawak. So kita duduk dekat setahun juga baru terbit buku itu. Akhirnya dia adalah suatu yang sangat sesuai untuk pesakit-pesakit. Even penggambaran dia pun kita buat di hospital secara real. Maknanya bila kita dah buat buku itu, kita suruh doktor baca dulu sesuai tak dengan pesakit dari sudut pesakit itu. Dari sudut syariah tu memang kita lah sediakan. So akhirnya nanti hasil itu bukan hanya untuk teorinya, dari sudut hukum kita katakan inilah fatwa yang perlu, hukum yang perlu kita ikuti. Tapi kadang-kadang dia seolah tidak berada dalam dia berpijak di bumi yang nyata. Apa masalah yang dikatil pesakit itu dan sebagainya. Itu satu contoh bila kita ada key focus activity. Okey, bila sebut kawalan dari sudut pengurusan, maka ini sangat perlu. Bila kita sebut delivery system, kita tahu tak sampai mana, adakah fatwa yang kita keluarkan itu telah mencapai satu satisfaction dari sudut penerimaan, kefahaman. Kita kadang-kadang ada masa kita sampaikan bagian-bagian fatwa dia, tapi kita tak tahu pun, tak kaji pun penerimaan kefatwaan itu setakat mana mereka boleh faham. So sebab itu saya katakan tadi bahawa akhirnya kita menggunakan tools ini, yang saya sebutkan tadi, alhamdulillah lah kita sudah mengamalkan balance scorecard ini selama 5 tahun. Dan pencapaian tahunan dia sangat, impak dia sangat besar kepada sudut pengurusan ni. Yang pertama kalau saya ambil lah dashboard yang kita ada untuk balance scorecard tahun 2019 ni, kalau di sudut overall performance yang kita capai lah, kita boleh tahu setakat mana performance jabatan kita, institusi kita melalui proses-proses yang dilakukan. Instead of 10 daripada skor yang ada, kita mencapai 9.48, which is very high. Maknanya bila kita lihat di sudut itu, kita dapat mencapai satu tahap dari sudut kecemerlangan pengurusan itu atas item-item elemen yang ada. Itu pentinglah. Okey, saya datangkan satu contoh. Bila kita buat dari sudut kefatwaan itu, maka kita letakkan satu strategic objektif yang kami ingin capai, ialah kesejahteraan ummah melalui kefahaman dan penghayatan terhadap fatwa. Kita keluarkan fatwa tu, faham tak orang apa yang kita sebut tentang fatwa tersebut? Bagaimana mereka menghayati tak? Ataupun kita hanya sebut, bukan main lagi kita sampaikan dan sebagainya, tapi kita tahu setakat mana masyarakat yang di bawah itu telah melaksanakan apa yang kita telah keluarkan tadi. Jadi kita tak boleh tinggal macam kata Tan Sri pembentang sebelum ini, bukan hanya mengeluarkan fatwa, tapi bagaimana fatwa itu didedahkan, bagaimana kita membimbing masyarakat untuk menerima fatwa tersebut. Barulah kita lihat memperkasakan isi fatwa itu sampai ke satu tahap, hasilnya adalah merupakan satu hasil yang tinggi. Okey, bila kita buat begitu tadi, saya melalui balance scorecard itu kita buat KPI. Kita cuba ukur peratus kefahaman dan penghayatan fatwa mengikut indikator maqasid syariah. So kita buat maqasid syariah itu ada 5 item di situ, apa fatwa-fatwa yang berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan nasab dan sebagainya. Kelima-lima itu yang kita lihat di situ, kita ambil beberapa fatwa yang berkaitan, yang relevan dengan bidang-bidang itu. Kemudian kita kaitkan soalan itu tadi dan kita hantar kepada siapa-siapa yang dapat mengisi survey yang kita buat itu.
Akhirnya kalau kita lihat bahawa masyarakat dapat faham apa yang kita berikan itu. By 2019, pencapaian kita lihat di situ ialah fatwa yang kita keluarkan, masyarakat faham tak, dihayati tidak? 89.2% dari sudut itu. So kita tahu ini, oh mereka sudah faham. So next apa lagi yang kita nak buat? Dan daripada ini juga kami apabila buat seminar fatwa, kita tak boleh kata bahawa okey, this year kita nak menjadi penganjur seminar fatwa begitu saja. Kena kita buat, tapi kita tak tahu tajuk apa yang kita nak buat. Kita short sendiri, okey, oh saya nak sampaikan tajuk itu, tapi kita tidak berdasarkan realiti. But from the balance scorecard, amalan itu kita tahu what is the needs of our society. Masyarakat itu dia perlukan apa? So bila kita buat edaran satu ketika, oh masyarakat banyak belum faham tentang zakat gaji. So kita buatkan seminar fatwa itu, salah satu tajuknya adalah merupakan zakat gaji. So itu keperluan ketika itu. Masyarakat yang masih ada tidak menerima wajibnya zakat gaji tersebut, walaupun fatwa telah dikeluarkan beberapa tahun tentang zakat gaji tersebut. So akhirnya dia berdasarkan realiti masyarakat, itu yang need yang diperlukan. Itu satu contohlah yang kalau boleh saya sebutkan itu tadi. Dan last but not least, kalau kita lihat di situ macam melalui balance scorecard juga kita tahu pencapaian pengurusan tadi, pengorganisasian dari sudut keuangan. Kalau 2019 kita dapat pengurusan keuangan, penggunaan bajet secara optimum, kita dapat skor 99.5%. Kita tahu tu ukiran kita, oh dia dapat sampai seperti itu, dan kita dapat mencapai penggunaan keuangan itu dengan cara yang lebih baik. Dan sebab itu kita dapat, maknanya bila kita skor dari sudut Jabatan Audit Negara, kita dapat 5 bintang dari sudut itu. So akhirnya nanti kita dapat melihat dari sudut kecemerlangan itulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebagai wrap up daripada apa yang saya sebutkan itu, saya nyatakan tadi bahawa pentingnya pengurusan itu 4 fungsi yang kena ada. So sampai delivery system dari sudut menyampaikan itu, mungkin ada beza nanti, mungkin Datuk Asri ada sebut, Datuk Wan ada sebut dan sebagainya. Bila sebut delivery system itu, kalau saya ambil contoh satu, sensitivity yang ada di negeri Sarawak, kita kena faham juga bila kita sebut delivery system ini, tidak semua fatwa itu boleh kita buka terusnya kepada umum. Ada jawapan yang berbentuk lebih kepada personal. Saya ambil contoh sensitivity. Kita keluarkan fatwa tentang miring. Upacara miring ialah upacara orang Iban yang mana mereka sambut itu ada bentuk pemujaan dengan menggunakan ayam dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah printkan. Printed benda tu kita tak printed kan benda tu. Apa yang kita tulis itu, tetapi kita nak selesaikan masalah delivery system kepada isu ini, yang mana kita tidak mahu orang Islam terlibat dengan keadaan itu. Sebab kalau kita keluar fatwa tentang itu dan kita distribute secara public, maka mereka akan katakan bahawa oh kita ada perbezaan itu, kenapa kita highlightkan isu itu? Sebab kita ada kepercayaan masing-masing. Bagi orang bukan Islam, dia akan rasa sensitif terhadap isu itu. Maka di situ kita selesaikan bahawa isu ini hanya akan disebut kepada ahli-ahli yang berhormat yang beragama Islam. Kita akan beritahu sebab mereka yang mudah akan berada dalam majlis miring itu. Bila sampai maknanya ada majlis di rumah panjang dan sebagainya. So kita bagi tahu kepada pemimpin ahli-ahli yang berhormat, ya boleh datang majlis itu sebagai yang berhormat, tetapi tak boleh perform apa-apa ritual yang ada yang bertentangan dengan akidah. Selesai masalah dari sudut isu. So delivery system is very important dan kita kena faham sensitiviti masyarakat itu. Itu yang kita kena jaga dari sudut bagaimana untuk memperkasakan institusi kepatuhan itu. Setakat itu dulu Datuk. Terima kasih. Terima kasih banyak Sohibul Samahah Datuk Kifli atas perkongsian tadi. Banyak menyentuh tentang pengurusan dan juga pengalaman Jabatan Mufti Negeri Sarawak yang saya yakin kita boleh bahasanya kita boleh contohi dah mana-mana yang baik, MOU dengan universiti, integritinya dan seumpamanya. Jadi terima kasih sekali lagi pada Sohibul Samahah Datuk. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah kita ada 2 pusingan bersama dengan ahli panel. 15 minit pusingan pertama, pusingan kedua 10 minit. Kemudian kita akan buka kepada hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya ada interaksi di antara tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin bersama dengan di panel, insya-Allah
dalam masa setengah jam, kemudian kita akan gulung. Yang penting insya-Allah 10.30 kita habis. Itu yang paling penting insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita beralih kepada panel yang kedua. Saya bersama Datuk Seri. Salah satu elemen yang paling penting dalam kita memperkasakan institusi kefatwaan ini adalah ahli jawatan kuasa fatwanya, daripada pengurusi sampailah yang terakhir. Jadi kita dapat kesan bagaimana, sebagai contoh, Al-Imam Asy-Syafi'i yang begitu teliti dan juga berhati-hati sebagaimana yang dinakalkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu'. Ketika ditanya dengan satu soalan, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i diam, fasakata. Kemudian ditanya kenapa diamnya Al-Imam Asy-Syafi'i, sehinggalah Imam Asy-Syafi'i pun berkata, hatta adriya annal fadla fis sukuti aw fil jawab, sehingga aku tahu adakah ataupun manakah yang lebih afdal, sama ada diam ataupun menjawab soalan. Jadi mungkin ini contoh bagi kita kata sifat dan juga ciri-ciri yang perlu ada pada orang yang terlibat mengeluarkan hukum dan seumpamanya. Jadi boleh Datuk Seri jelaskan bagaimanakah kita boleh perkasakan institusi fatwa dari aspek ahli jawatan kuasanya. Persilakan Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya muliakan, surah tak nak keluar orang tua. Moderator forum kita Dr. Anhar, yang berbahagia, Alhamdulillah, mana dia apa, Datuk Wan Zaidi dah keluar. Ini pengurusi Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan, Ashabul Samahah, para mufti, Asbab Fadilah, ahli-ahli Jawatan Kuasa Fatwa negeri-negeri, sahabat-sahabat saya dua lagi ahli panel yang berbahagia, Datuk Kifli Yasin, Mufti Sarawak, dan yang berbahagia anak-anak Datuk Perkasa bersama dia, Datuk Asri, Muhammad Asri, Mufti Poleh, urus pihak pegawai dari Jakim dan urus tias sekalian, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak lebih cenderung bercakap secara santai saja, kerana saya faham bahawa apa yang saya akan sebut ni sudah pun ada dalam pengetahuan Ashabul Samahah dan Ashabul Fadilah sekalian. Cuma mungkin kita nak ingat baliklah, mungkin kita dah lupa, terutama sekali mufti-mufti yang tua macam saya ni, ataupun ada yang lebih lagi. Saya tak ingin menyentuh tentang mana apabila kita nak memperkasakan ahli-ahli jawatan kuasa ataupun nak memperkasakan institusi kepetuaan ini dengan memperkasakan mufti dan ahli-ahli jawatan kuasa fatwa. Saya mungkin tak perlu lagi menyentuh tentang apa tu ilmu-ilmu seperti ilmu alat, ilmu-ilmu yang biasa kita kaitkan dengan fatwa seperti usul fiqh, qawaid fiqh dan sebagainya itu. Cuma saya, pandangan saya lah,
kita dalam menangani fatwa pada zaman muasir, zaman kontemporari yang disentuh sedikit sebanyak oleh Yang Berbahagia Tan Sri Syukur malam tadi, saya fikir kita tidak lagi boleh berpada dengan ilmu tentang pandangan-pandangan ulama Syafi'i kita sahaja. Memang kita berpegang kepada mazhab Syafi'i, tapi dari segi menangani fatwa supaya lebih mencapai maslahah. Saya dulu orang akademik, berkhidmat di beberapa universiti atau pusat pengajian tinggi tempatan. Saya boleh bezakan antara peranan academician dengan peranan mufti ataupun mereka yang terlibat dalam bidang fatwa ini. Dari sudut apa yang nak kita sampaikan kepada, kalau di universiti, kepada pelajar kita, iaitu kita menyampaikan fakta-fakta. Bila kita bekerja sebagai mufti ataupun melibatkan diri dalam hal ehwal kepetuaan ini, saya fikir kita lebih mencari maslahah. Ya, kalau di universiti kita mencari fakta. Kalau di dalam bidang kepetuaan kita mencari maslahah. Kadang-kadang kita terpaksa mengedepikan fakta untuk mencapai maslahah. Memang faktanya orang lelaki boleh kahwin 4 isteri kan. Tapi kalau lihat dari sudut maslahah, kalau seorang yang datang bertanya kita, pandangan kita, bolehkah dia nak kahwin, ya, lebih pada seorang, kita kena tengok keadaan dia, ya. Kalau kita kata pendapatan dia tu terlalu kecil, ya, maka sudah tentu kita tak boleh membenarkan, ya. Kita kata awak tak boleh kahwin, ya, lebih satu, sebab maslahah, untuk maslahah dari dia dan keluarga dia dan isteri yang pertama itu serta anak-anak. Itu bezanya. Jadi di sudut ilmu saya fikir, kalau kita hanya membataskan ilmu kita, maksudnya ilmu fiqh itu dalam lingkungan mazhab Syafi'i saja, maka kemungkinan kita tidak boleh mencapai maslahah itu, ya, untuk atau kepentingan masyarakat kita. Kita perlu faham bahawa banyak isu-isu, malah kalau segi ibadat tu insya-Allah, ya, kita boleh berpegang 100% kepada mazhab Syafi'i, tidak ada masalah. Tapi kalau kita melibatkan muamalat muasirah pula dengan bankingnya, dengan syurulnya dan sebagainya, itu rasanya kita perlu merentasi mazhab-mazhab ini. Maknanya kita tidak terikat sangat dengan mazhab Syafi'i kita. Dan ini bukan bercanggah dengan enakmen pun. Dalam enakmen hal ehwal pentadbiran, enakmen pentadbiran hal ehwal Islam Pulau Pinang, saya rasa lebih kurang sajalah dengan enakmen hal ehwal Islam di negeri-negeri lain. Memang disebutkan bahawa kita pertama kita merujuk kepada mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Sebab itu mazhab yang diamalkan sejak berabad-abad lamanya, bukan saja di Malaysia, di Melaya dulu, malah juga di Tanah Melayu, malah juga di rantau ini Nusantara ini. Tapi enakmen menyebut seterusnya, dia kata kalau kepentingan awam, masalah ammah tu tidak boleh dicapai melalui pandangan-pandangan dalam mazhab Syafi'i, maka ahli fatwa hendaklah merujuk kepada 3 lagi, ya, mazhab Sunni itu. Mana enakmen sendiri mengizinkan kita supaya mencari maslahah itu dalam
apa mazhab-mazhab yang lain. Sehingga akhirnya dia kata boleh ijtihad. Kalau mana-mana mazhab yang empat ni tak boleh mencapai kepada kepentingan awam, maka hendaklah Jabatan Kuasa Fatwa bolehlah berijtihad untuk mencari maslahah itu. Artinya yang matlamat enactment pun macam saya sebutkan tadi ialah untuk mencapai maslahah. Sebab itu saya ingin mencadangkan supaya dalam Jabatan Kuasa Fatwa tu ada mereka yang mempunyai kepakaran dalam mazhab empat ni. Maknanya kita memanglah kita tak boleh mengharapkan seorang manusia tu dia alim dalam semua mazhab ni. Tapi kita boleh tentukan seorang dua dia mendalami mazhab kita kata Hanafi. Seorang lagi kita kata mendalami mazhab Syafi'i. Dia banyak matlaah dalam mazhab mazhab Maliki. Yang ada lagi yang seorang dua lagi dia banyak ittila' dalam mazhab Hambali umpamanya. Jadi dengan itu kita boleh manfaatkan pandangan-pandangan yang ada dalam mazhab-mazhab yang lain daripada mazhab kita, insya-Allah. Kalau kita tak boleh cari penyelesaian kepada masalah-masalah kontemporari, masalah semasa muasir dalam mazhab kita, maka kita rentaskan. Kita merentas kepada mazhab yang lain. Insya-Allah kebenaran ini ada di mana-mana. Ya, bukan saja kebenaran ada dalam mazhab yang tertentu saja. Dengan with due respect kepada mazhab Syafi'i kita lah. Itu satu. Yang keduanya, ahli-ahli Jabatan Kuasa Fatwa dia perlu banyak mutlaah ilmu hadis. Saya tak sebut ilmu tafsir ataupun ilmu Al-Quran dengan sebab sebagai mazhab maklum bahawa Al-Quran ini tak banyak masalah seperti hadis sebab dia mutawatir. Semua dia mutawatir, cuma kita nak perlu yang kita mana dia dah sebut dia tu dia qat'iyat sebut tu ada pada Al-Quran. Cuma dilalah dia saja. Kita nak cari qat'iyah atau zanniyah dalalah tu kita faham. Tapi hadis dia lebih rencam seperti mana kita tahu, bukan? Dia amat complicated. Jadi kita nak ada juga di kalangan ahli fatwa ni mereka yang banyak menelaah kitab-kitab sunan musnad masanid ini supaya kita bila kita nak istidlal kan, nak buat istidlal atau nak mencari dalil, ya maka kita tidak berpegang kepada pandangan-pandangan yang kita kata berdasarkan hadis dhaif, saqim, ya. Hadis yang dhaif. Ramai ulama kata kalau fadailul a'mal tak apalah nak pegang pada hadis dhaif, tapi segi hukum saya rasa tidak ada ulama yang membenarkan kita menggunakan hadis dhaif untuk menentukan hukum. Ini perlu kerana dalam kitab-kitab lama zaman dulu sebagaimana kita maklum, dia nak cari hadis, nak klasifikasi hadis atau kategori-kategori hadis ini begitu susah. Kalau tuan-tuan baca dalam muqaddimah tafsir Syekh Ridha ni, Al-Manar, dia menceritakan bagaimana dia begitu susah payah nak memastikan satu-satu hadis itu sahih ataupun sebaliknya. Tapi zaman kita kadang-kadang 3 bulan, ya. Kita tahu orang dulu kan dia nak tahu hadis tu terpaksa pergi merantau 2-3 bulan daripada satu tempat ke satu tempat, kan? Kita kata kalau dia orang kita sudah maklum bahawa selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman Umar jadi khalifah, dia tidak membenarkan, dia menahan. Dia tak benarkan sahabat-sahabat itu tinggal Madinah sebab dia memerlukan kepada ilmu mereka. Terutama sekali ulama sahabat, ya. Tapi zaman Sayyidina Utsman baginda membenarkan, ya, membenarkan sahabat-sahabat berpindah.
Jadi untuk kepentingan dakwah. Ya, dan sahabat-sahabat ada yang pindah ke tempat-tempat yang jauh, ke Baghdad, ke Kufah, ke Mesir, ke Yaman dan sebagainya. Ya. Jadi sahabat-sahabat ni dah pecah. Jadi orang yang cari hadis ni dia terpaksa mengembara. Ya, mengembara dari satu negara ke satu negara yang lain. Ya, masa tu bukan ada alat-alat ya, telefon kabel pun tak ada. Ya. Apa lagi telefon smartphone lagi tak ada. Jadi dia terpaksa pergi cari. Lagi satu apa ni supaya nak pastikan kesahihan hadis itu. Dia perlu berjumpa dengan tok guru tu sendiri. Hadis itu untuk talaqi. Ya. Kalau sekarang ni kita boleh pakai untuk bohong semua kan, pakai telefon ya. Si fulan ni nak jumpa kau, tadi aku dah jawab macam ni, kau pun kena jawab macam tu juga kan. Jadi apa ni, sebab itu untuk supaya kita nak elakkan, sebab kita tidak boleh pasti dalam kitab-kitab lama tu, kitab klasik kita, turas kita ni, ada tak pasal macam saya katakan, dia sukar nak memastikan satu hadis tu tahap dia tu sahih atau tak sahih. Kemungkinan dalam kitab-kitab lama tu ada dimuatkan ataupun terselit kitab-kitab hadis-hadis dhaif ini. Malah mungkin ada maudhu' pun ada. Jadi kita sekarang ni dah mudah, kita ada internet dan sebagainya, dan kita boleh pastikan dengan mudah satu hadis itu tahap kesahihan dan sebagainya. Maknanya kita dengan sebab itu kita tak boleh istishhad ya dengan hadis-hadis yang dhaif, apalagi hadis yang maudhu'. Yang ketiga kena infitah lah. Ya. Infitahur ra'i. Kita kena ada open minded, ya. Openness. Itu saya dan di Pulau Pinang kita tidak adalah senarai-senarai yang melarang penceramah-penceramah tertentu pergi ceramah di Pulau Pinang. Sebab saya sendiri sebagai mufti, saya berpendapat bahawa kita nak dedahkan. Ada baiknya bagi saya lah. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak setuju kan. Tapi bagi saya lah, ada baiknya kita dedahkan masyarakat kita kepada kepelbagaian ya, pandangan pada zaman kita ni. Ya. Cuma kita nak ingatkan penceramah-penceramah yang pergi sana, janganlah mengambil kesempatan pula. Ya. Hidup maki orang dalam masjid pula dan sebagainya. Jadi itu kita tak boleh benarkanlah. Ataupun menyebabkan pahaman-pahaman yang mengelirukan dan sebagainya. Jadi yang penting kita kena faham bahawa walaupun kita nak dedah kepada masyarakat kepelbagaian pandangan ini, tapi yang kita nak buat, ya, kita nak sanakan ikut enakmen saja. Maknanya kalau macam mana baik pada pandangan penceramah tentang satu idea, satu yang tapi yang kita bila nak laksanakan nak dari segi implementationnya itu kita terikat dengan enakmen, ya. Enakmen kata macam tadilah, rujuk pada mazhab Syafi'i, ya, kemudian mazhab yang lain. Jadi kita tidak galakkan diketengahkan atau dikemukakan kepada masyarakat pandangan-pandangan syazah ini. Kadang-kadang jadi ini juga jadi masalah juga. Ya, kawan-kawan kita penceramah dia suka sangat cari benda-benda yang syaz, pandangan-pandangan yang syaz ni, ya. Entah apa tujuannya, ya. Kita tak tahu. Mungkin orang kata khalif ta'raf kan. Khalif ta'raf. Bila kata bawa pandangan-pandangan yang beza daripada orang duk pakai lama ni, orang mudah kena italah, kan. Khalif ta'raf. Jadi wallahu alam, itu bukan ini. Itu saja saya sendiri pun tidaklah menuduh begitu, tapi kemungkinanlah ada. Ya. Jadi sikap openness ni adalah penting. Maknanya kita sebagai mufti dan sebagai ahli-ahli jawatan kuasa fatwa tidak boleh ta'assub. Tidak boleh ta'assub kepada sama ada kepada pandangan dia sendiri, ya, ataupun pandangan-pandangan guru dia, apa yang dia orang yang dia cenderung kepada pandangannya. Ya, kita jangan ta'assub, kita selidiki dulu. Kita kena bersikap bersedia untuk menerima pandangan yang kita fikir lebih munasabah ataupun lebih benar
daripada pandangan kita ataupun tok guru kita, tak kira lah apa-apa. Ya. Kadang-kadang tok guru pun, saya pun ada pernah berforum apa tok guru, tengok pandangan dia pun kadang-kadang pelik juga kalau budak-budak sekarang dengar. Ya. Saya pernah forum di Pak Bunta dengan seorang ulama terkenal satu masa dulu tentang Isra' Mi'raj. Dia masih lagi duk pakai itu apa ni, bulan dia apa ni, langit sekian, matahari sekian, langit sekian macam tu. Sedangkan mereka yang ada ilmu tentang cakrawala, tentang astronomi, mereka tahu ya, itu semua apa ni, bulan dan matahari itu sangat dekat dengan bumi ini. Secara komparatif lah. Ya, kalau kalau kita tahu bagaimana luasnya cakrawala ini, galaksi-galaksi dan lain-lain lagi. Jadi apa itu yang ada juga yang apa ni, duk marah orang belajar sains dan sebagainya. Itu guru lah, mereka tu makzur lah sebab mereka hidup pada zaman dulu bukan. Tapi kita zaman sekarang no excuse. Bagi kita lah kalau kita masih lagi hidup berfikiran seperti itu. Jadi itu satu, maknanya kalau kita taksub itu rugi banyak pada pandangan saya. Rugi banyak. Kita tak boleh manfaatkan pandangan-pandangan yang baik dalam mazhab-mazhab yang lain. Ya. Bukan kita nak pindah mazhab, tidak. Tapi kita nak manfaatkan daripada pandangan-pandangan ulama dalam mazhab-mazhab selain daripada mazhab kita. Jadi kena ada orang yang alim dalam ini seperti mana saya sebutkan tadi. Okey. Kemudian satu lagi waqi'. Ini bab taghayyur fatwa ni, bi taghayyur azminah wal amkinah wal adat wal zuruf semua ni. Ya. Waqi' zaman kita ataupun realiti zaman kita sudah banyak berbeza dengan zaman-zaman yang lepas. Jadi kadang-kadang ada pandangan-pandangan dalam kitab-kitab lama tu yang tidak lagi relevan ya dengan zaman kita. Kita boleh buat contoh banyaklah mana orang ya, yang kita boleh terima karamah ni, karamah aulia ni, tapi kadang-kadang tu mubalaghah sangat, ya. Mubalaghah sangat sampai boleh semayang saya pernah sebut dalam satu mesyuarat fatwa di Kuantan Baru ni, dalam fatwa. Contoh saya pergi buat sabatika kat Jawa sana, di Malang, Jawa Timur tu. Saya bincang dengan pensyarah-pensyarah di sana. Ada lagi yang masih berbangga-bangga dengan di sini Bapak Salim dia kata ada kiai-kiai yang semayang subuhnya di Jakarta tapi semayang Jumatnya di Masjidil Haram ya, di Makkah. Saya hujahlah, saya kata waktu mana sama, ya kan? Tak sama. Tapi cara berfikir yang seperti itu kita tak boleh lagi terima pada zaman kita ini di mana perkembangan sains ya, dan teknologi begitu pesat. Jadi kita kena ambil kira kalau nak bagi pandangan ni, kalau dia pandangan-pandangan yang bercanggah dengan perkembangan sains ni ya, kita rasa tak bolehlah kita kemukakan, kita ketengahkan kepada masyarakat pandangan yang seperti itu. Kemudian sebab waqi' zaman kita sudah banyak berbeza dengan waqi' pada zaman ulama-ulama fuqaha dulu mengarangkan kitab-kitab klasik mereka itu. With due respect tu, jasa mereka banyak. Mereka jangan pelekehkan, jangan menghinakan ulama-ulama dulu sebab sumbangan mereka kita tak boleh nafikan. Tapi dari segi yang saya maksudkan ini ialah relevansinya tadi. Kalau pandangan itu sudah lagi tidak relevan dengan zaman kita, maka tidak perlulah kita terikat dengan pandangan tersebut. Ya, kalau ada lagi pandangan yang kita rasa lebih tepat dan lebih sesuai dilaksanakan pada zaman kita, maka kita tak jadi masalah. Ya, dalam agama kita pun tidak dilarang untuk kita menggunakan pakai pandangan-pandangan lain sekiranya dia lebih lagi memberi manfaat kepada agama kita dan masyarakat Islam kita. Sebab itu mustawa
ilmi, misal mustawa akademik ahli-ahli jawatankuasa fatwa ni perlu kita tingkatkan dari semasa ke semasa. Satu lagi ni tentang sifat faltanah ni. Ini saya pun tak wani, macam saya sebut tadi lah, kita ni secara kolektif kan, bukan secara perseorangan. Kalau seorang saya nak di mufti macam mufti-mufti dulu saya pun tak wani kan. Tapi saya yakin ilmu-ilmu kawan-kawan dalam jawatankuasa fatwa itu boleh bantu saya sebagai mufti. Ya, bila orang lantik jadi mufti bukan makna mufti itu lebih alim daripada orang lain kan. Sebab itu mungkin ada ahli kuasa yang lebih alim daripada mufti itu sendiri. Cuma mufti itu dia chair, dia mempengurusikan mesyuarat fatwa saja dan mengisytiharkan kalau nak diisytiharkan diwartakan dan sebagainya. Yang saya nak sebut ni ialah sifat faltanah ni. Itu perlu ada. Karena tujuan orang mustafti ni, orang yang minta fatwa kat kita ada macam-macam. Kadang-kadang dia tak lahirkan kepada kita tujuan yang sebenar. Ya, dia nak kita keluarkan fatwa sesuai dengan kehendak dia. Itu kita kena ada sifat itu falsin. Mufti ini dan ahli jawatankuasa kena ada faltanah ni. Maknanya kita boleh tahu apa dia maksud dia. Ya, bila dia tanya suatu masalah. Umpama saya contoh dalam sejarah Imam Malik rahimahullah. Orang tanya kat dia, "Wahai Imam, bolehkah seorang laki-laki, manusia laki-laki berkahwin dengan jin betina?" Dia cuma, "Boleh," kata dia. Boleh. Kemudian orang tu tanya balik, "Macam mana kalau orang manusia perempuan kahwin dengan jin jantan?" Tak boleh. Dia jawab. Nampak dia nampak dia sudah nampak tu bahayanya kalau dia jawab sebaliknya. Kalau orang lelaki ya tak ada masalah ya. Dia kata orang tanya tak kahwin. Saya kahwin lah. Mana isteri? Isteri tak nampak. Sebab apa? Dia jin. Isteri saya jin. Anak apa dah? Kan? Tapi tuan-tuan tak nampak lah. Dia anak saya separuh jin kan. Tak nampak. Kalau orang perempuan ya, kita benarkan seorang mufti atau fatwa membenarkan seorang perempuan kahwin dengan jin, maka bahaya ya. Nanti dia dapat anak, orang tanya mana suami dia? Tak nampak. Suami saya jin kan. Itu nampak dia punya sifat faltanah tu ya. Perlu untuk kita tengok apa tujuan orang dah minta fatwa, pandang fatwa kepada kita. Kemudian yang akhir sekali tentang akhlak lah ya. Kita kena jaga muruah jangan lakukan benda-benda yang boleh menghilangkan orang sekarang panggil integriti ya. Orang tua ni kadang-kadang lupa ya. Duk cakap selalu integriti tapi kadang-kadang dia lupa ya kan. Jadi kena ada tajuk ceramah tu rasuah, baru dia main perkataan integriti. Tapi tajuk lain dia payah nak main kan. Jadi tuan-tuan yang marah lah kawan lama tu kadang nama kawan berlupa kan. Dah tua ni. Nanti kita duduk cakap-cakap sana kata duk ni lah orang mufti atau tua ni. Kata Allah Ta'ala ni adil. Dia bagi seorang sekali ya. Muda pun dia bagi seorang sekali, tua pun dia bagi seorang sekali. Tua sekarang dia pernah muda dulu. Muda sekarang insya-Allah kalau umur panjang dia akan tua macam saya. Rambut pun putih. Mata pun tak apa nampak, gigi pun luruh banyak dan sebagainya. Jadi tuan-tuan selain itu kita kena berlapang dada lah. Rahabatus sadr ya. Berlapang dada, jangan mudah bila orang tanya sikit naik panas baran ya. Kadang-kadang orang tanya tu memang dia nak pastikan dia tu menepati kehendak syariat ataupun tidak ya, kita kena faham. Jadi kadang-kadang soalan tu pelik-pelik main kat kita. Jangan mudah orang panggil naik angin, jangan mudah naik angin.
Jadi saya ingat cukup penuh. Ada lagi ni apa ni, kalau kira sifat-sifat tapi kita serah kepada ashabul fadilah, ashabul samaha kita supaya banyak membaca, banyak mutalaah ya, untuk memastikan bahawa kita mencapai tahap keilmuan yang diharapkan oleh masyarakat, sebab kita adalah rujukan bagi mereka. Wallahualam. Ya, terima kasih banyak kepada Sohibul Samaha Datuk Seri Dr. Haji Wan Salim atas perkongsian yang sebenarnya walaupun santai dan bersahaja, banyak perkara yang boleh kita ambil, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kepakaran mazhab selain daripada mazhab Syafi'i, ilmu hadis, keterbukaan, kemudian mustawa akademik, fatanah dan lain-lain lagi yang kita cukup kita rasakan cukup maknanya kita perlu kepada sifat dan kriteria yang disebutkan tadi. Dan Datuk Wan kata ada lagi tu, insya-Allah pusingan kedua Sohibul Samaha Datuk Seri, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berpindah kepada ahli panel yang ketiga, Sohibul Samaha Profesor Madya Datuk Doktor, berkaitan dengan kita dengar daripada semalam perkataan penyelarasan ni banyak kali dah, dan kita sangat unik di Malaysia kerana ada negeri-negeri yang berbidang kuasa berkaitan dengan agama dan juga kefatwaan, dan kita ada muzakarah, jawatan kuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang dipengerusikan oleh Yang Bahagia Datuk Wan Zahidi bin Wan Teh. Jadi ada masyarakat yang dia ada yang ikut dan ada yang pening pun ada juga. Jadi dia kata banyak sangat fatwa dan juga pendapat. Jadi ada sebahagian pula kita dapati bahawa isunya adalah isu nasional. Dalam keadaan dunia tanpa sepadan ni, mungkin yang banyaknya adalah nasional lah. Berlaku di Selangor, berlaku juga di Sarawak dan berlaku juga di negeri-negeri yang lain. Dan data yang dikongsikan kepada kita oleh Tan Sri Syekh Ghazali dalam kertas berkaitan dengan peranan jawatan kuasa fatwa dalam menyelaraskan fatwa antara negeri, ada sebanyak 450 fatwa dan peringkat isu nasional, dan 309 telah diwartakan di negeri-negeri yang merekodkan lebih kurang ataupun 68.6%. Jadi ini banyak interpretasi lah yang boleh kita tengok, adakah ni belum cukup jahit jidan lagi ni ataupun belum mumtaz lagi ni. Jadi minta Sohibul Samaha Prof Madya Datuk Doktor untuk terangkan bagaimanakah penyelarasan itu boleh dilakukan dengan lebih berkesan bagi memperkasa institusi fatwa di Malaysia. Silakan Sohibul Samaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terlebih dahulu menjunjung kasih kepada Yang Amat Mulia Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah yang sudi berangkat pada malam ini. Datuk Pengurusi, ahli panel, Ashabus Samaha, para asatizah, para alim ulama, hadirin dan hadirat sekalian. Apabila kita memperkatakan tentang penyelarasan, sukarnya ahli fatwa ni dia nak kena selaraskan daripada atas ke bawah, bukan di bawah saja. Penyelarasan yang pertama kita nak kena selaraskan ialah penyelarasan antara kita dengan kehendak Tuhan. Kerana ini dahulu yang perlu kita letak dalam fikiran kita. Kerana fatwa itu bukan menyatakan pandangan kita, tapi fatwa ialah menyatakan hukum-hukum Tuhan yang kita percaya itulah kehendak Tuhan pada manusia. Sebab itu Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab yang kebanyakan kita sebagai ahli fatwa membacanya, iaitu I'lam Al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin.
Sebahagian membaca dengan a'lamu muwaqqi'in an rabbil alamin. Ambil bacaan yang masyhurah, i'lamu muwaqqi'in, yakni mengiklamkan, memaklumkan kepada al-muwaqqi'in, golongan yang melakukan tauqi', melakukan tanda tangan bagi pihak Tuhan Rabbul Alamin, bagi pihak Tuhan. Maksudnya dalam buku itu tentang fatwa, orang yang mengeluarkan fatwa seolah-olah dia tanda tangan inilah kehendak Tuhan kepada manusia. Kalau Nabi dia ada wahyu, tetapi kita yang telah menyatakan hukum Tuhan ini, bagaimana jika bukan itulah kehendak Tuhan? Maka sebab itu, perkara yang pertama yang mesti kita selaraskan dalam diri seorang mufti, kalaulah kita ni layak, macam saya rasa macam kecil kerdil lah, tapi dah jawatan ni nama lah kan, mufti, ialah menyelaraskan hal ini. Di dalam riwayat daripada Umar bin Khattab, dalam Musnad Ad-Darimi, dia kata riwayat ini daripada Abdullah bin Abi Ja'far, tetapi mursal daripada Nabi. Ajru'ukum 'alal futiyah, ajru'ukum 'alan nar. Orang yang paling berani di kalangan kamu mengeluarkan fatwa, orang yang paling berani terhadap api neraka. Ini ialah perkara yang perlu kita sedar. Di dalam riwayat Abu Dawud, di dalam sunannya, hadis yang semua kita tahu, apabila satu orang telah cedera kepala dia, luka, kemudian dia berjunub, dan dia bertanya kepada sahabat-sahabat dia, boleh tak dia ada pengecualian tak mandi wajib? Dan mereka kata tak. Lalu dia mandi, faghtasala wa mat, dia mandi dan dia mati. Maka lafaz Nabi yang terkenal, Nabi kata qataluhu qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, Allah membunuh mereka. Walaupun mereka mengeluarkan fatwa, mereka tak bunuh dia, tapi fatwa itu telah memberikan kesan yang memusnahkan nyawa seseorang. Allah kata mereka membunuh, Nabi kata mereka membunuhnya. Dan ini adalah satu perkara yang pertama untuk kita letakkan dalam fikiran kita, bahawasanya kerja mufti ini, walaupun orang kata tengok mufti ada gaji, kemudian ada kereta, orang tok di depan, tapi ini adalah tauqi', menandatangani bagi pihak Tuhan Rabbul Alamin. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Mungkin mamat tepi jalan tu lebih selamat dibandingkan mufti di akhirat besok. Kalau silap dia pun diri dia. Kalau silap kita mengeluarkan fatwa yang bukan kehendak Tuhan, maka itu adalah sesuatu yang besar. Maka dengan itu, kita hendaklah tahu bahawasanya tanggungjawab mempertahankan ilmu, walaupun kadang-kala, saya akan pergi pada penyelarasan tu, kadang-kadang tidak selaras dengan kehendak orang ramai ataupun kehendak pemerintah. Kalau kita tahu sejarah Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, apabila dia telah tidak bersetuju, walaupun dia tak terang-terangan, dengan, kerana Imam Malik dia hidup pada dua zaman, zaman Bani Umayyah dan zaman Abbasiyah. Imam Malik lahir pada tahun 93-94 dan meninggal pada 179. Imam Malik telah tak mengeluarkan, membaca riwayat daripada Sayyidina Umar dan juga riwayat daripada Ibnu Abbas tentang talaq al-mukrah atau al-mustakrah. Talak bagi wanita yang, bagi orang yang dipaksa. Talak itu tidak sah. Oleh kerana ketika itu Abu Ja'far al-Mansur, khalifah, membuat kaedah siapa yang menggugurkan bai'ah, tertalak isterinya. Maka bacaan dan fatwa Imam Malik telah dianggap sebagai oleh pemerintah ketika itu sebagai menyindir atau bermaksud bahawasanya bai'ah yang dikatakan tertalak isteri itu tidak berlaku.
ataupun bai'ah paksa itu tidak memberi makna, tidak dianggap sebagai sumpah yang mesti dilaksanakan. Akhirnya apa? Akhirnya Imam Malik yang begitu tinggi kedudukannya dipukul oleh wali ataupun gubernur Madinah sehingga lekang bahunya, sehingga akhir hayatnya apabila dia nak mengangkat satu tangannya, terpaksa dia mengangkat dengan tangan yang satu lagi. Tetapi stand firm mempertahankan pendirian. Ini adalah watak bagi orang agama. Itu satu. Dengan kita mengambil kira bahawasanya pemerintah diikuti apabila kehendak pemerintah itu selari dengan maslahah yang disebut oleh Datuk Wan tadi dan juga panel-panel yang lain. Kemudian soal ilmu. Saya rasa kita kena sentuh sedikit soal ilmu ini. Di dalam sejarah Islam, kita tahu pada zaman sahabat, orang ikut fatwa sahabat. Kemudian apabila mazhab-mazhab ini berkembang, kerajaan umpamanya kerajaan Abbasiyah di Baghdad lebih cenderung kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Abu Hanifah kerana jaguhlah mazhab Abu Hanafi, iaitu Muhammad Hasan Al-Syaibani rapat dengan pemerintah. Dan kita tahu tokoh besar dalam mazhab Hanafi, Muhammad Hasan Al-Syaibani dan Abu Yusuf. Namun keluasan itu, walaupun pemerintah pusat itu mazhabnya itu, tetapi mazhab-mazhab lain berkembang. Di Madinah, mazhabnya Malik. Sebab itu kita baca dalam sejarah riwayat Imam Al-Baihaqi, bagaimana apabila Abu Yusuf pergi ke Madinah, dia tanya, sampai sekarang kita duk sebut gantang Baghdad, gantang Baghdad. Kerana Baghdad. Tapi apabila Abu Yusuf pergi ke Madinah, dia bertanya tentang soal gantang, mereka sebut tentang as-sa' an-nabawi, gantang Nabi. Bila sebut gantang Nabi, dia berbincang, mereka buat mari 50 orang anak-anak muhajirin dan ansar bersama mereka gantang Nabi yang sukatannya sama. Tak sama dengan apa yang Abu Yusuf fatwakan di Baghdad bersama dengan kerajaan. Kata Abu Yusuf, taraktu sa' Abi Hanifah, aku tinggalkan gantang Abu Hanifah dan aku berpegang kepada qaul orang Madinah. Dan kita melihat keluasan itu. Mazhab Malik umpamanya, Imam Malik ialah imam Darul Hijrah, tak pernah keluar daripada Madinah. Tetapi kalau kita pergi Madinah sekarang, bukan mazhab Malik. Mazhab Malik telah bergerak melalui Yahya bin Yahya Al-Laythi, telah pergi ke Andalus, yang dianggap Aqilul Andalus yang dipanggil oleh Imam Malik. Imam Malik ada dua Yahya, Yahya bin Yahya Al-Laythi, Yahya bin Yahya Al-Ansari. Al-Ansari mengambil riwayat tetapi tidak mengambil mazhab. Al-Laythi mengambil mazhab dan riwayat lalu membawanya ke Andalus. Andalus berkembang dengan mazhab Malik. Artinya Imam Ahmad di Baghdad. Tapi sekarang Baghdad tak banyak imam mazhab Ahmad. Ahmad mari ke negara dunia-dunia teluk, mari pada mazhab di Saudi, mazhab Hanbali. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, anak murid yang disayangi oleh Imam Malik. Kata-kata Syafi'i yang terkenal, Malik hujjati wa anhu, atau Malik muallimi wa anhu akhaztul ilm. Malik adalah guruku, daripadanya aku mengambil ilmu. Tetapi apabila Imam Syafi'i daripada Madinah, dia pergi ke Baghdad, bertemu dengan Muhammad Hasan Al-Syaibani dan berjumpa dengan ulama-ulama Madinah, bersama juga dengan Imam Ahmad yang lebih muda daripadanya 14 tahun. Dan kemudian apabila dia pergi ke Mesir, di Mesir Imam Malik, murid-murid Imam Malik atau pengikut Imam Malik ramai. Mereka menyambut Imam Syafi'i. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lamin Nubala. Bagaimana mereka sambut dia dengan harapan, inilah anak murid kanan guru kita Imam Malik. Tetapi apabila Imam Syafi'i pergi sana, fatwa-fatwa dia di Mesir sudah tidak menyamai lagi fatwa Malik. Sehingga berlaku krisis.
Kata Al-Imam Az-Zahabi, moga Tuhan mengampunkan dua-dua belah pihak. Sehingga Imam Syafi'i sabar, akhirnya dia menulis menolak fatwa-fatwa Malik, walaupun orang mazhab Malik kuat di Mesir. Kerana dia melihat tentang hujah-hujah dia yang baru dia lihat. Dan di sana ada guru yang terkenal yang dulu selalu berdialog dengan Imam Malik melalui surat menyurat yang membantah mazhab pandangan amalan ahli Madinah yang semua kita tahu, iaitu Al-Lais bin Sa'ad. Imam Syafi'i tak ada sempat dengan dia. Kita pun ada pakai, kalau di Perlis kita pakai fatwa dia tentang boleh bank susu, itu fatwa Lais bin Sa'ad. Kata Imam Syafi'i, wal-Laisu afqah min Malik. Dan Lais itu lebih faqih daripada Malik. Dengan menghormati Malik gurunya, dan dia menyatakan, kalau Allah tanya siapa gurumu? Guruku Malik. Maksud saya apa? Maksud saya ialah tradisi ilmu itu membenarkan kerencaman seperti yang disebut oleh Sahibus Samahah Mufti Pulau Pinang tadi. Demikian itu dilakukan oleh imam-imam mazhab. Kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sangka anak dia Abdullah bertanya, siapa dia Syafi'i yang sentiasa kau doa dalam tahajud, kau doa kat Syafi'i ni? Kata Imam Ahmad, Asy-Syafi'i kasyams. Asy-Syafi'i itu bagai matahari untuk bumi ni. Kata Imam Syafi'i, ma taraktu Baghdad rajulan afqah min Ahmad bin Hanbal. Aku tidak meninggal Baghdad seorang yang lebih faqih daripada Ahmad bin Hanbal. Pun begitu Imam Ahmad tidak bermazhab Syafi'i. Walaupun banyak persamaannya, tetapi itu mazhab Ahmad. Dunia ilmu membenarkan ini dengan syarat kita tidak fanatik. Penyelarasan perlu apabila ia membabitkan tadi kepentingan nasional. Ia membabitkan kemaslahatan, jika dibuat berbeza, ada kesan yang besar pada masyarakat. Contoh, COVID kita baru ni lah. COVID ni kita kata masjid jangan masuk. Kalau masuk masjid ramai-ramai juga Jumaat, dia akan merebak. Ketika itu fatwa memainkan peranan, ulul amri peranan. Tapi bagi urusan maslahah, bagi urusan amalan diri seseorang, yang di dalam itar, di dalam rangkaian, di dalam framework pemikiran-pemikiran imam-imam mazhab ahli sunnah wal jamaah, maka kita mesti ada keluasan dalam hal ini. Selagi dia tidak mengkafirkan yang lain, dia tak menyesatkan yang lain, dan dia memilih pandangan-pandangan itu. Saya suka dengan titah Sri Paduka Sri Tukan Perak tadi. Dalam perkara yang keempat, beliau menyebut, baginda menyebut bahawasanya tentang soal zaman ini teknologi. Kalaupun kita kata hampa kena ikut pandangan hak kami keluar ni, orang di dunia maya ni, dia bukan ikut masjid pun dia tak pergi, tapi mungkin dia semayang, tapi dia tengok international punya fatwa, European Council punya fatwa, fatwa-fatwa antarabangsa. Dan ini adalah satu realiti yang mesti kita terima tentang keperbagaian ini. Jadi kita fatwa bagi pihak kerajaan, kalau bukan mewakili, bukan fatwa mengikut kehendak kerajaan, bagi pengurusan kerajaan yang ada kepentingan awam. Saya buat contoh lah. Contoh ni, walaupun di negeri-negeri lain di Malaysia ini, dalam pengurusan masjid mengikut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa yang masuk masjid di negeri-negeri lain, ikutlah seperti mana kehendak ulul amri. Tapi dia di rumah dia semayang lah macam mana pun, kerana itu urusan dia dengan Tuhan, apa yang dia yakin. Di Perlis, benda hak sensitif lah kita sebut kan, di Perlis baca bismillah perlahan. Di Kedah sebelah baca bismillah kuat dalam solat. Ini bukan soal siapa sesat, siapa tak sesat, kan? Kerana dalam mazhab Hanafi, bismillah memang perlahan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, bismillah kuat. Dalam Hambali, bismillah perlahan. Dalam Malik, tak bismillah langsung, bahkan makruh bismillah. Tu tak ada masalah. Demikian kunut. Demikian tidak ada masalah. Tapi apabila ulul amri melantik untuk penyelarasan,
Masjid di Kedah mazhab Syafi'i, masjid di Perlis umpamanya di atas qaul Hambali. Macam Masjidil Haram dan masjid. Ya, tak ada siapa boleh kata siapa kunut jadi sesat atau siapa tak kunut jadi sesat. Itu penyerasan pentadbiran. Tetapi kita tidak boleh tatabbu' untuk memaksa rakyat mengikut menghalang mereka beramal dengan pandangan-pandangan yang masih lagi di dalam lingkungan ahli sunnati wal jamaah. Tapi apabila membabitkan kemaslahatan umum, macam isu COVID kita, isu-isu yang membabitkan pentadbiran yang kerajaan perlu tahu. Sebab itu saya sebut beberapa kali juga Sabu Samaha pun saya rasa bersetuju. Di dalam fatwa ataupun di dalam bukan fatwa lah, di peringkat kebangsaan ini kita bincangkan perkara-perkara yang mana ia membabitkan soal-soal kepentingan nasional tadi. Adapun soal-soal yang sektarian, soal-soal mazhabi, soal-soal furu' yang ni dibuka seperti mana luasnya Islam itu sendiri. Telah tidak dapat menyelesaikan hal ini imam-imam yang mu'tabar walaupun mereka mengenal antara satu sama lain. An-nasu fil fiqh iyalun li Abi Hanifah. Manusia itu di dalam fiqh terhutang budi kepada Abu Hanifah, kata Imam Syafi'i. Tetapi pandangan-pandangan Al-Imam Syafi'i banyak yang tidak sama dengan Abu Hanifah. Menghormati kesarjanaan, menghormati keilmuan, mempunyai ruang berbeza dalam hal-hal kehidupan adalah hak di dalam beragama. Kerajaan Osmaniyah memegang mazhab Hanafi. Dan melalui Osmaniyah jugalah dikuatkan qiraat Hafs an Asim. Walaupun di sana ada qiraat yang lain. Tapi kita pergi ke Maghribi, di Maghribi makin waras. Dunia Islam berjalan dengan kesarjanaan. Penyelarasan kita ialah penyelarasan isu-isu nasional. Dalam masa yang sama kita mestilah akur bahawasanya adanya keluasan di kalangan rakyat ini. Itu saya punya sisi pandang. Supaya kita tidak berbalah dengan rakyat kita sendiri yang makin matang dan membaca fatwa yang berbagai-bagai. Dan mudah-mudahan dengan itu kita akan berdamai, kita akan lihat kematangan kita dalam menerima kepelbagaian ini. Terima kasih, Saudara Musi. Jazakumullah khair. Sohibus Samahah Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin atas perkongsian bersama dengan kita yang menekankan pertama sekali berkaitan dengan yang paling utama adalah penyelarasan yang perlu adalah sama dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyorot tentang kesan yang besar kepada satu-satu hukum yang dikeluarkan boleh menyebabkan nyawa terancam dan juga seumpamanya, dan seakan-akan kita bersetuju bahawa ahli panel kita mengatakan untuk penyelarasan peringkat nasional isu-isu yang berkaitan dengan maslahat dan kepentingan awam ini memang sangat perlu untuk diselaraskan di samping keterbukaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan fiqh dan juga amalan. Jadi terima kasih sekali lagi pada Profesor Datuk. Kita juga mengalur-alurkan baru perasan Yang Amat Mulia Tengku Panglima Raja Lieutenant Colonel Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah, Timbalan Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, dan Masalan sudi bersama dengan kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada wakil yang dinyatakan oleh Datuk Wan tadi, Sohibus Samahah, nampaknya kita kena buat unjuran baru. Sebagaimana COVID-19 juga banyak unjuran terpaksa dibuat sekali lagi. Sebab kita bersetuju tadi, walaupun kita khilaf dalam banyak perkara, tapi kita hampir ijma' lah, 10.5 kita berhenti, insya-Allah. Jadi kita terus kepada pusingan, iaitu kepada semua peserta, dibuka kepada ashab samahah, begitu juga dengan ahli jawatan kuasa fatwa negeri-negeri, untuk tidak semestinya bertanya, memohon pencerahan. Kalau sekiranya nak bagi pencerahan dan juga ingin berkongsi idea pun kita alu-alukan
Yang penting kalau perlu direspon nanti, kita ada reserve lebih kurang 10 minit yang terakhir pada 10.20. Kita bagi peluang kepada ahli panel untuk menggulung dan juga merumuskan perbincangan kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi untuk itu saya membuka seluas-luasnya kepada hadirin dan hadirat untuk berkongsi ataupun ingin ajukan soalan kepada ahli panel pada malam ini, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ashabus samahah, ahli-ahli panel forum pada malam ini, Yang Mulia Tengku Amir, Ashabus samahah, mufti-mufti negeri, Ashabul fadilah, negeri-negeri, tuan-tuan guru, alim ulama, kibar ulama, Tan Sri, Datuk Seri, hadirin hadirat sekalian. Saya Abdul Bari dari wilayah Persekutuan. Atas nama penyelarasan, teks bahasa Arab berbunyi ikhtilafu ummati rahmah. Saya tak pasti adakah ia hadis Nabi atau asar sahabah. Tapi saya yakin yang berbahagia sahibus samahah, Profesor Madya Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri lebih arif dari saya. Macam mana kita nak perkasakan institusi fatwa kita jika kita berbeza fatwa yang jurangnya sejauh langit dan bumi? Maksud saya, pengalaman di wilayah Persekutuan, jika kami ditanya seseorang berzina kemudian berkahwin, selepas 3 bulan kahwin dapat anak lelaki, dan kemudian selepas 2 tahun dapat anak perempuan, si ayah mati. Kami mengatakan anak perempuan mendapat separuh daripada harta, 3 juta dapat 1.5, manakala anak lelaki yang tak sah taraf tak layak dapat harta pusaka. Berbeza dengan perlis. Anak yang lahir selepas 3 bulan kahwin dianggap sebagai anak sah taraf. Lalu pembahagian faraidnya akan berakhir. Anak lelaki yang tak sah taraf akan dapat 2 juta, anak perempuan akan mendapat 1 juta. Fatwa yang berbeza mempunyai implikasi yang besar. Maslahat mana yang patut kita ambil? Itu dari segi fatwa berkenaan dengan anak tak sah taraf. Okey. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilka hududullah. Firman Allah, ati' Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Okey. Di Malaysia kita ada sempadan masing-masing. Wilayah Persekutuan ada sempadan. Selangor ada sempadan. Johor ada sempadan. Selangor ada sempadan. Boleh tak kita sepakat malam ini, amil-amil yang dinantik mengikut wilayah, jangan menceroboh wilayah lain. Saya berkata begitu, begini. Kalau saya ada anak perempuan, saya tak benar orang berwalikan anak perempuan saya. Kalau nak berwalikan anak perempuan saya, mesti berwakil wali akan daku. Saya tak pasti, adakah atas nama maslahah kita benarkan amil yang dilantik di Perlis mengutip zakat di wilayah. Kami di wilayah kami tak reda. Saya tak pasti sahibus samahah Datuk Tamyiz reda amil Perlis pergi kutip zakat di Selangor atau di Johor. Itu persoalan yang perlu kita selesaikan pada malam ini. Kalau kita kata jangan langgar sempadan, maka kita ijma'kan perkara ini. Ilmu usul fiqh mengatakan man yukhaliful ijma' fahuwa kafirun. Ini dalam kitab usul fiqh, tak ada kena-mena dengan malam ini. Yang kedua, berkenaan dengan kajian pelajar saya. Kajian pelajar saya, tajuk tesisnya saya pemeriksa, Fathuz Zari'ah wa Tatbiqat fi ahkam walad ghaira syar'i. Hujung tu sengaja dimatikan sebab takut tersalah baris. Okey.
Pelajar saya confused. Saya jadi pemeriksa, dia kata, saya nak rajih pendapat yang mana ni? Mufti wilayah punya fatwa kata anak tak sah taraf. Perlis pula kata anak sah taraf. Saya kata, buatlah kajian. Apa dalil dia? Siapa ahli jawatankuasa fatwa dia? Saya sebagai pemeriksa, kalau awak kata ar-rajih indi fatwa min wilayatil Perlis alal mazhab Hambali kama qala sahibus samahah, saya tak ada masalah. Pelajar saya kata, saya confused Ustaz. Sebab Dr. Kamili, ahli jawatankuasa fatwa wilayah, kata 6 bulan. Masa pergi Perlis dia kata pelik. Jadi dia kata, perlu tak saya tanya Dr. Kamili? Saya kata tak payahlah. Tesis awak tak perlu menjurus kepada itu. Jadi saya harap penyelarasan ini benar-benar penyelarasan yang berpijak di bumi yang nyata. Okey? Saya akhiri, itu aja perkongsian saya. Saya Abdul Bari Al-Gombaki. Dahulu Al-Kelantani, sekarang ni tak main dah Al-Kelantani. Ad-Dinosauri, sebab tapak dinosaur ada di Kelantan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seterusnya kita kumpul ya. Boleh. Untuk Gusti, terima kasih kepada Ad-Dinosauri yang tanya tadi. Pertama, selain daripada soal fatwa, yang perkara yang paling penting juga ialah soal akhlak bagi kita semua. Perkara akhlak yang penting ialah kita menasabkan qaul kepada orang yang kata tu benar setelah kita tabayun adakah dia kata ataupun dia tak kata. Ini pentinglah, termasuk juga tuduhan, begitu juga. Saya kena sebutlah pasal dia babit negeri. Pertama, berhubung dengan amil zakat ni, tidak ada amil yang dilantik di negeri lain. Maksudnya yang ada ialah negeri lain datang membayar ke Perlis ada. Dan kita tahu juga ada orang Kelantan balik bayar di Kelantan, ada orang Perak balik bayar di Perak. Jadi nak kata melantik ke negeri-negeri lain amil itu memerlukan bukti surat dilantik menjadi amil. Dan ini adalah soal akhlak kita di dalam kita berinteraksi antara satu sama lain. Yang kedua ialah soal menukilkan. Nukil tu macam kita kata, kerana dia kata sahibu samahah kata boleh kurang pada 6 bulan ala mazhabi Hambali. Sebenarnya kita tak pernah kata ala mazhabil Hambali. Kerana mazhab Hambali juga atas pada 6 bulan. Pendapat yang menyatakan boleh daripada kurang daripada 6 bulan ialah pendapat Hasan al-Basri, Sulaiman bin Yasar, Muhammad bin Sirin. Ya, pendapat juga beberapa orang tokoh dalam Hambali, tapi ia bukan mazhab Hambali, iaitu pendapat Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Soal maslahah, doktor, dia bukan maslahah 1 juta tu ya. Masalah ni banyak, masing-masing melihat pada dimensi sudut masing-masing. Di Malaysia ada 400,000 permohonan anak tak sah taraf. Apabila satu orang dia pergi ke sekolah, anak yang pertama dia bin Abdullah. Tapi dia nak kena tahu dulu fatwa Perlis apa dia. Fatwa Perlis bukan kata anak zina boleh bin. Fatwa Perlis kata anak yang lahir kurang daripada 6 bulan boleh dibinkan kepada suami ibunya, melainkan jika dia menafikan. Maksudnya mak dia tu ada suami, dia menafikan. Itu soal akhlak tu saya kata dalam penukilan. Jadi apabila dia pergi ke sekolah, abang dia nama dia Imran bin Abdullah, pak dia nama Abu Bakar. Lepas pada tu mari adik dia Fatimah binti Abu Bakar. Abang dia tanya, "Abah, pasal apa abang bin lain?"
Jadi dia kena habaq sebab dulu ni abah dengan mak buat perangai tak elok. Lepas pada tu bila dia nak bagi tahu, abang kenalah buat perangai tak elok. Abah dulu pun perangai tak elok. Bukan saja malu dengan dia, lagi 5 orang adik-adik hak bawah ni tahu. Sampailah masuk sekolah menengah, sampai universiti, balik cuti raya, semua duk ingat pak kita dulu berzina dengan mak kita. Sedangkan agama menyuruh sitar, menutup aib. Jadi apabila kita memecahkan institusi keluarga, kita telah menyebabkan dia itu mungkin, saya bukan nak hujah untuk negeri lain, sisi pandang kami, saya tahu yang negeri lain itu mazhab jumhur, dia akan menyebabkan, dia akan rasa aib yang ditanggung. Saya ada dialog dengan ketua wanita-wanita UMNO seluruh Malaysia beberapa tahun yang dulu, dan mereka salah seorang daripada wilayah mencerita pada saya bahawasanya dia kenal satu orang yang telah menukar berulang-ulang sekolah kerana malu anak dia yang pertama bin Abdullah. Kita menutup harapan untuk seseorang menjadi baik. Pak dia pergi 7 kali pergi Mekah pun balik, tu dia pergi Mekah 7 kali, anak hak sulung tu anak zina. Dan kita melihat banyak lagi. Kaul yang kita pegang bukan kaul yang tidak ada di kalangan ulama. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut kaul itu di dalam Fathul Bari. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutnya di dalam tafsir Al-Qurtubi. Tak apalah, kita berbeza pandangan, tapi tak ada orang bergaduh. Penyelesaian macam mana, Tuan Syekh, penyelesaian dia, kalau dia kes itu dibicarakan di Perlis, dia biar di Perlis lah. Kalau dibicarakan di Selangor ataupun dibicarakan di wilayah, dia bicara kami, dia ikut hal itu. Kalau pak dia itu tak mau bicara, dia nak ikut mazhab Syafi'i ataupun Hanbali, dia tak mau binkan anak dia itu dengan diri dia, dia boleh tak payah binkan. Ini urusan mahkamah. Keputusan hakim memutuskan khilaf. Yang penting ialah apabila kita membakar sentimen di kalangan rakyat. Keluasan ini kita lihat pada 400,000 yang melaporkan kepada pihak pendaftar, yang akan suffer, yang akan diingati dalam sejarah hidup 400,000 keluarga, bapak dia penzina. Sedangkan ruang kemaafan dan penutupan agama beri, walaupun kaul ini yang disebut oleh Syekh Mustafa Zarqa, kata di kemungkinan satu kaul itu yang dianggap kuat pada satu zaman menjadi dhaif pada zaman yang lain disebabkan perubahan manusia, keperluan, fasadnya masyarakat. Kaul yang dianggap dhaif pada satu zaman menjadi kaul yang kuat pada zaman yang lain. At the end of the day, ini adalah perkara khilaf. Saya belum pernah mendengar satu orang pergi tumbuk satu orang pasal kes ni. Tapi khilaf politik tumbuk ramai dah. So kita sebagai orang berilmu, jangan jadikan, don't exaggerate these differences supaya orang menganggap kita dah kalut dah. Dalam dunia Islam, saya sebut, dalam mazhab Imam Malik, dalam mazhab Syafi'i, baca bismillah wajib, Fatihah tak baca tidak sah. Guru dia Imam Malik kata baca bismillah bagi Fatihah makruh. Tak pernah orang kata teruklah Syafi'i telah tak sahkan semayang guru dia. Orang tak kata. Itu adalah ijtihad dalam kerangkanya. So kita itu fatwa ni soal kematangan dan kebijaksanaan kita dalam menguruskan perbezaan. Terima kasih. Terima kasih atas respon Ustaz bersama Datuk. Seterusnya, sekiranya ada satu lagi, sila Atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa Al-Gombaki ni Zaliha Ar-Raubiyah.
Saya nak minta pencerahan dari Datuk Dr. Asri berkenaan dengan penyelidikan yang saya jalankan tentang lafaz talak sekaligus, 3 talak sekaligus. Setahu saya ada arahan amalan yang 3 talak sekaligus dikira 3. Tapi apabila saya pergi ke Perlis, 3 talak sekaligus dianggap 1. Bermakna kalau pasangan itu hendak merujuk dan suami telah melafaz talak 3, dia tak perlu quote-unquote Cina buta lah, tak perlu Cina buta, pergi rujuk terus. Jadi apa yang berlaku, pasangan-pasangan yang telah melafazkan talak di negeri-negeri selain daripada negeri Perlis akan pergi ke Perlis untuk rujuk lah. Sebab dia kira 3 talak sekaligus itu dikira 1. Dikira 1. Jadi apa yang berlaku, pelaksanaan kepada fatwa 3 adalah 1 dan 3 adalah 3 itu akan menyebabkan mereka mengambil jalan pintas. Jadi saya tanya dengan masa tu Ketua Hakim Syar'i Perlis, macam mana jalan pintas yang boleh dilakukan? Ialah pasangan itu walaupun dia kata ini hanya untuk orang Perlis saja, orang luar daripada Perlis tak boleh menggunakan kemudahan ini. Jadi saya kata, apakah mekanisme yang telah digunakan selama ini ialah orang yang bukan Perlis, yang bukan bermastautin di Perlis akan menukar alamat kad pengenalan supaya alamat tu alamat di Perlis. Jadi tadi ada perbincangan tentang bukan saja memperkasakan fatwa itu, melibatkan fatwa itu sendiri, tapi pelaksanaan fatwa kepada masyarakat. Jadi saya mohon pencerahan supaya saya memahami apa yang sebenarnya yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih. Sila bersama. Terima kasih. Banyak soalan dah saya. Alang-alang duduk dalam ni kan. Terima kasih kepada Prof. Datuk. Dia begini. Pertama, kembali tadi. Jujur di segi ilmu, jumhur talak 3, jatuh 3. Kaul yang terkenal yang bangkitkan isu ini sehingga dia dipenjarakan ialah Ibn Taymiyah rahimahullah. Dr. Yusuf Al-Qaradawi bila menyebut tentang hal yang dia kata, lihat Ibn Taymiyah, pada zaman dia mengeluarkan fatwa itu dia telah dipenjarakan, tetapi hari ini negara-negara Teluk memakai fatwa Ibn Taymiyah. Sebab apa? Sebab dulu siapa baca dalam karya-karya Melayu, termasuk buku Hamka ayahku, tentang Cina buta. Kerana dia geram, aku talak hang 1000. Jadi jatuh terus. Talak 3 jatuh terus. Dia pergi, dia tidak ada ruang. Itu yang kadang-kadang baru menikah nak pergi buat Cina buta dan seumpamanya. Tak apalah, itu satu sesi. Dan itu juga ada perbincangan masalah tahlil hal itu. Apa yang Ibn Taymiyah lihat, dia kata kerana at-talaqu marratan. Talak ni dia 2 kali yang diberi peluang kerana nak mengelakkan, kerana orang talak ni kadang-kadang dia tak fikir, terus dia pergi talak sampai 3, akhirnya baru kahwin. Ramai budak-budak muda sekarang dengan panas baran dengan apa, talak-talak kahwin. Dia pun mari banyak kes ke Perlis. Lagi saya bagi tahu boleh ke tak? Saya nak cerita ialah kalau dari segi hukum, contoh satu orang pasangan, saya tak mau sebut negeri lah, saya sebut negeri Datuk Wan lah, duduk tepi saya, kalau nak marah pun dekat. Satu orang di Pulau Pinang, dia kata talak 3 jatuh 1, suami dia kata. Isteri dia kata talak 3 jatuh 3. Pasal isteri dia pun memang tak pada berkenan dah. Jadi satu hari suami dia kata aku talak kau 3 talak. Lepas tu suami dia menyesal. Suami dia kata, sebenarnya abang duk baca talak 3 jatuh 1.
Dia tak, saya pegang mazhab Syafi'i dan jumhur. Talak 3, jatuh 3. Suami dia kata 1, dia kata 3. Dia pergi ke hakim qadi di Pulau Pinang. Keputusan qadi memutuskan hukum talak 3, jatuh 3 di Pulau Pinang. Tapi kalaulah diandaikan isteri dia pun pakai mazhab suami dia, dan mereka tak angkat benda ni kepada pemerintah, kepada hakim, dan hal itu diselesaikan antara mereka dengan anggapan talak 1 telah berlaku. Itu juga mungkin. Dalam sejarah Islam hal itu berlaku. Mahkamah di Baghdad, mahkamah di Khurasan, mahkamah di Madinah, di atas perbezaan-perbezaan mazhab dan imam, telah mengeluarkan perbezaan hukum di dalam sebahagian hal. Di Hatta di Perlis, katakanlah satu orang kata talak isteri dia 3. Suami dia mazhab Syafi'i, isteri dia mazhab Syafi'i, kuat dalam hal ini. Mereka menganggap 3. Mereka boleh bagi tahu hakim, kami dah talak 3. Hanya pemerintah masuk campur ataupun mahkamah masuk campur apabila ada aduan. Kerana keputusan qadi mengangkat khilaf. Tapi kalau orang pergi urusan dia di Selangor, dia tak boleh bawa kes tu pergi ke Perlis. Kalau ada orang pergi tukar alamat, buat kata tipu, sebenarnya kami bukan saja talak, semua benda boleh buat macam tu. Semua benda. Tapi secara teknikalnya hanya ahli yang bermustatin di negeri itu sahaja memakai hukum itu. Dan kemudian qadi akan tanya di mana kes itu berlaku, dan awak balik kepada tempat kes itu berlaku dan pemerintah yang berkuasa padanya. Dan itu dia sebenarnya bukan simply jom kita pergi Perlis kita tenggak. Dia tidak seperti itulah. Dia ada proses yang hukuman. Terima kasih. Terima kasih Sohibul Samahah atas penjelasan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nampaknya lah, maknanya jika ada sebarang soalan lanjut, tuan-tuan sekalian, ada masa lagi sampai esok, boleh sambil minum, sambil makan tengah hari dan seterusnya, insya-Allah boleh juga dapat jawapan direct daripada mana-mana panel yang dikehendaki. Saya mohon maaf, kita terpaksa ke penghujung forum kita, dan saya elok rasanya saya menjemput salah seorang wakil daripada 3 ahli panel kita. Yang pertamalah yang dah lama diam nampaknya, Sohibul Samahah Datuk Kifli, untuk menggulung dan juga merumuskan forum memperkasa institusi fatwa di Malaysia dalam beberapa minit yang sangat ringkas. Sohibul Samahah Datuk. Terima kasih Datuk Pengerusi. Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bagi merealisasikan, memperkasakan tema ini, institusi fatwa di Malaysia, nampaknya ada isu pun belum selesai kita bila soal jawab tetapi secara roh kebersamaan itu kita kena selesaikanlah dari sudut itu. Sudah pastilah penyelarasan, dan juga selama mana undang-undang kita menyatakan bahawa hal agama itu hal di negeri, jadi itu mungkin masih lagi isu dari sudut itulah. Namun berlapang dadalah kita untuk melihat situasi ini diselesaikan mengikut kapasiti yang ada dan negeri yang ada pada di Malaysia ini. Cuma saya nak merumuskan begini, bagi memperkasakan isi fatwa di Malaysia, kita kan ada pelbagai tadi tu, ada peringkat persatuan negeri dan sebagainya. Selain daripada penyelarasan, semua pihak perlu terlibat dalam usaha memperkasakan isu fatwa ini. Daripada yang mempunyai bisnes itu, para mufti dan juga institusi kefatwaan itu sendiri perlu berperanan secara lebih cekap dan berkesan, dan of course dia kena ada hasil daripada apa yang mereka usahakan tersebut. Dan yang kedua ialah dari sudut kalau dari sudut kerajaan sendiri, sama ada persekutuan dan juga negeri, perlu usaha yang bersungguh-sungguh untuk memperkasakan ini dari segenap sudut, termasuk pengurusan, penyelarasan dan sebagainya. Dan kita mengharapkan agensi daripada persekutuan itu merealisasikan hasrat-hasrat setelah disebutkan oleh pembentang dari sudut pengukuhan dan kemantapan institusi kefatwaan itu sendiri.
Dan kemudian selain daripada itu, yang akhirnya ialah masyarakat itu sendiri, dari sudut kepatuhan dan juga kerjasama kita dalam menerima keputusan fatwa itu. Sebab itu tadi bila ada kaitan dengan pengurusan dan sebagainya, maka kita perlu berusaha untuk menjadikan isu fatwa itu adalah diperkasakan melalui seluruh tenaga yang ada. InsyaAllah dengan adanya usaha ini, kita akan lihat bahawa semakin perjalanan untuk memartabatkan dan memperkasa isu fatwa itu akan terlaksana, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang bahagia saya bersama Datuk Haji Kipli atas penutup dan juga penggulungan kita pada forum pada malam ini. Yang penting kita masing-masing ingin untuk memperkasakan institusi fatwa di Malaysia, dan insya-Allah kalau ada kemahuan dan juga keinginan yang kuat, pasti ada jalan yang akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih kepada semua ahli panel. Yang bahagia Sohibul Samah Datuk Haji Kipli, yang bahagia Sohibul Samah Datuk Seri Dr. Haji Wan Salim, seterusnya kepada yang bahagia Sohibul Samah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin. Terima kasih pada semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.